asal-usul nama Melaka dari pelbagai sumber. Baiklah murid-murid, untuk pengetahuan murid-murid, Melaka dikenali dengan pelbagai nama yang diperoleh dari pelbagai sumber. Antara sumber yang merekodkan asal-usul nama Melaka termasuklah sumber tempatan, sumber Arab, sumber India dan sumber Barat. Mari kita lihat penerangan tentang sumber-sumber ini. Okey murid-murid, sumber yang pertama iaitu sumber tempatan. Okey, dalam sumber tempatan ini kita boleh tahu berkenaan dengan asal-usul nama Melaka dalam buku Sulalatus Salatin. Okey, cuba lihat gambar ini. Ini merupakan buku Sulalatus Salatin dan penulis asal buku ini bernama Tun Sri Lanang. Okey, dalam buku Sulalatus Salatin menceritakan bahawa nama Melaka berasal daripada pokok Melaka. Okey, pokok Melaka ini merupakan tempat para mesuara bersandar. Dan pada ketika para mesuara sedang bersandar pada pokok Melaka ini, para mesuara telah melihat satu peristiwa di mana pelanduk putih telah menendang anjing perburuannya sehinggalah anjingnya jatuh ke dalam sungai. Maka para mesuara merasakan tempat yang mereka berada pada ketika itu adalah sebuah tempat yang sangat bertuah dan sesuai untuk dijadikan kerajaan. Lalu, para mesuara menamakan tempat itu sebagai Melaka, sempena nama pokok tempat baginda sedang bersandar. Okey, dan itulah asal-usul nama Melaka mengikut catatan dalam buku Sulalatus Salatin. Okey, seterusnya kita hendak melihat asal-usul nama Melaka daripada sumber Arab. Okey, menurut sumber Arab, sumber Arab menyebut Melaka sebagai Malakat. Okey, Malakat bermaksud perhimpunan segala dagang. Seterusnya kita melihat sumber India. Okey, mengikut mitos Hindu, Melaka disebut Amalaka. Iaitu pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Amalaka bermaksud pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Okey, ini mengikut sumber India. Seterusnya kita melihat sumber Barat. Okey, sumber Barat ini merujuk kepada buku Suma Oriental yang ditulis oleh Tom Pyrus. Okey, ini buku Suma Oriental. Okey, nama Melaka berasal daripada perkataan Malaka. Okey, menurut Suma Oriental, menurut catatan dalam buku Suma Oriental, nama Melaka berasal daripada perkataan Malaka. Okey, Malaka bermaksud tempat perlindungan. Baiklah, seterusnya kita akan melihat keistimewaan Melaka semasa pemerintahan para mesuara. Baiklah murid-murid, sekarang kita hendak melihat keistimewaan Melaka semasa pemerintahan para mesuara. Okey, terdapat 3 keistimewaan Melaka yang telah dikenal pasti semasa pemerintahan para mesuara. Yang pertama, Melaka adalah sebuah tempat yang terlindung daripada angin monsun. Yang kedua, Melaka mempunyai kedudukan yang strategik. Dan yang ketiga, Melaka mempunyai pemerintah yang bijaksana ataupun kebijaksanaan pemerintah. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan melihat keistimewaan Kerajaan Melaka, iaitu yang pertama,
Kerajaan Melaka adalah satu kawasan yang terlindung daripada tiupan angin monsun. Perairan Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun yang membolehkan kapal-kapal berlayar dengan selamat. Okey, cuba murid-murid perhatikan peta. Okey, di sini terdapat angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut. Okey, kedua-dua angin monsun ini akan bertiup dengan kencang, tetapi Kerajaan Melaka tidak akan dilanda oleh tiupan kedua-dua angin monsun ini. Kerana apa murid-murid? Kerana Kerajaan Melaka terlindung, terlindung daripada tiupan angin monsun ini. Cuba murid-murid tengok dalam peta tu. Okey, kalau angin itu bertiup daripada barat, iaitu angin monsun barat daya, kawasan Kerajaan Melaka akan terlindung dengan kepulauan yang memanjang itu. Nampak tak? Okey. Jadi kapal-kapal dari barat, melalui jalan barat akan melalui Selat Melaka dengan selamatnya. Begitu juga apabila angin monsun timur laut bertiup kencang, Kerajaan Melaka juga tidak akan dilanda ribut ataupun angin monsun timur laut itu, kerana Kerajaan Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun timur laut. Jadi kapal-kapal dagang daripada yang melalui jalan timur akan dapat melalui Selat Melaka dengan selamatnya. Cikgu harap murid-murid boleh faham dengan penerangan cikgu ini. Seterusnya, keistimewaan Melaka yang kedua ialah Melaka mempunyai kedudukan yang strategik. Melaka berada pada kedudukan yang strategik di antara jalan laut timur dan barat. Cuba murid-murid perhatikan peta ini. Ini Melaka, dan Melaka berada di tengah-tengah antara jalan laut timur dan barat. Jadi kedudukan yang strategik ini akan menarik perhatian pedagang-pedagang daripada timur dan barat untuk singgah dan berdagang di Melaka. Jadi kedudukan yang strategik dapat menarik minat pedagang untuk singgah dan berdagang di Melaka. Ini gambaran kegiatan perdagangan di Melaka. Jadi dekat sini dapat kita lihat bahawa Melaka mempunyai lokasi ataupun kedudukan yang sangat sesuai untuk menjadi tempat tumpuan pedagang daripada timur dan barat. Pedagang daripada timur dan barat akan melalui jalan ini. Untuk pedagang daripada timur, mereka hendak pergi ke barat, mereka akan melalui Selat Melaka ini. Begitu juga dengan pedagang daripada barat, mereka hendak pergi ke timur, mereka akan melalui Selat Melaka ini untuk pergi ke timur. Sebab apa? Sebab jalan ini, jalan laut ini selamat daripada tiupan angin kencang. Yang kita tengok pada awal tadi kan. Seterusnya, Kerajaan Melaka juga mempunyai pemerintah yang bijaksana. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan pentadbiran yang cekap dan terbuka. Keterbukaan ini juga menarik minat kerajaan asing untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka. Jadi hubungan kerajaan Melaka dengan kerajaan-kerajaan luar ini dapat dijalinkan melalui hubungan diplomatik. Sebab apa? Sebab kerajaan-kerajaan luar ini tertarik dengan sistem pentadbiran kerajaan Melaka yang cekap dan terbuka. Baiklah, kesimpulannya, pembukaan Melaka telah menjadi asas kepada pemerintahan kerajaan-kerajaan selepasnya. Kita perlu bersyukur dan menghargai warisan negara
serta sama-sama memberi sumbangan kepada pembangunan dan kemakmuran negara. Kita sebagai rakyat perlu memberi sumbangan kepada pembangunan dan kemakmuran negara. Okey, jadi sampai di sini dahulu kelas kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.